Dalam video kali ini, Abi nak kongsikan mengenai dakwah Nabi secara rahsia. Okey, ingat lagi, mula-mula Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi berjumpa dengan Malaikat Jibril. Ingat, Malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan wahyu. Dan mula-mula turun daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Dan lepas tu, Nabi naik ke Gua Hira lagi. Dan lepas 6 bulan, Nabi dia nampak Malaikat Jibril dalam wajah yang sebenar. Lepas itu, Nabi turun balik ke rumah. Dia duduk dalam selimut. Pada waktu tu, turun wahyu yang kedua daripada surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Dan dalam ayat ni, Allah memerintahkan Nabi yang waktu tu dalam keadaan berselimut untuk pergi berdakwah. Allah suruh Nabi sampaikan seruan Allah kepada umat dia. Ada 4 perkara yang Nabi mula-mula dakwah kepada kaum Quraisy. Yang pertama, Nabi ajak beriman kepada Allah. Yang kedua, berlemah lembut sesama manusia, buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, bersatu padu, mestilah bersatu dalam semua masyarakat dekat Mekah. Dan yang keempat, elakkan peperangan. Ini adalah 4 benda yang Nabi mula-mula dakwah dan ajak orang buat dulu. Dan sebenarnya mula-mula Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi berdakwah kepada kawan-kawan yang dia rapat, kepada ahli keluarga dia yang dia kenal dulu. Ada 4 sebab mengapa Nabi berdakwah secara rahsia pada peringkat awal. Yang pertama, ajaran Islam ni dia bertentangan dengan masyarakat Quraisy waktu tu. Orang Quraisy depa sembah berhala. Dan Nabi ni suruh sembah Allah, Tuhan yang semua orang tak nampak. Orang akan jam dan orang pasti akan menentang Nabi. Yang kedua, Nabi dia tak mau ada golongan penentang yang tahu pasal dakwah dia ni. Sebab bila Nabi bawa ajaran baru, Nabi tak mau orang yang mula-mula ni akan jadi susah kalau kena lawan. Jadi susah orang Islam tu nanti. Dan yang ketiga, Nabi nak elak berlakunya penentangan terbuka kaum Quraisy terhadap orang Islam. Sebab Nabi tahu, kalau Nabi sebar Islam, silap-silap orang yang awal-awal masuk Islam ni semua nanti kena bunuh. Dan yang keempat, Nabi nak elak masyarakat Arab terkejut dengan sesuatu yang baru. Sebenarnya ada beberapa kebaikan Nabi berdakwah secara rahsia pada peringkat awal ni. Yang pertama, bila Nabi berdakwah secara rahsia, ajaran Islam diterima perlahan-lahan. Maksudnya orang boleh terima agama tu. Yang kedua, kaum Quraisy dia tak tahu dan tidak menentang. Dan yang ketiga, Nabi membina kekuatan umat Islam. Itulah hikmah Nabi berdakwah secara rahsia. So, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.